Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali ke channel Pak Nikdin yang membincangkan berkenaan dengan pentadbiran, pengurusan dan juga kepimpinan perniagaan. Dan topik pada hari ini ialah pemasaran. Sebenarnya pemasaran merupakan satu topik besar dalam perniagaan kerana tak kira apa yang mahu dipasarkan oleh perniagaan berkenaan, sekiranya ianya gagal menjual, maka segala usaha yang diadakan untuk mewujudkan produk, mewujudkan perkhidmatan tentunya menjadi sia-sia. Jadi apa yang saya nak tekankan ialah berkenaan dengan tiga aspek penting pemasaran. Yang pertama yang saya kira sebagai tonggak pemasaran iaitu menentukan tiga strategi penting dalam pemasaran iaitu memilih segmen pasaran, membezakan perniagaan dengan pesaing serta penjenamaan. Perkara kedua dalam pemasaran ialah kaedah pemasaran. Biasanya kita dengar kaedah 4P, 4C dan juga 4A. Jadi ini merupakan satu perkara penting lagi yang perlu diambil kira di dalam pemasaran. Dan perkara ketiga ialah tentang jualan. Bagaimana kita nak kaitkan usaha-usaha pemasaran ini dengan jualan yang merupakan proses yang menjadikan potensi pelanggan kepada pelanggan dan juga proses menjual kepada orang yang telah melangani produk ataupun perkhidmatan kita. Jadi ketiga perkara ini merupakan perkara penting. Jadi saya harap anda akan terus mengikuti video ini. Dan sekiranya anda rasa perbincangan di channel Pak Nikdin ini membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih mantap, maka sila subscribe ataupun langgani rangkaian Pak Nikdin ini dan kongsikan rangkaian ini dengan rakan-rakan usahawan anda agar kita memperkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita. Jadi dalam aspek strategik pemasaran, seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada tiga perkara penting yang mana-mana perniagaan perlu tetapkan. Yang pertama ialah memilih segmen pasaran ataupun dipanggil positioning. Maknanya kalau katakanlah pasaran ini satu laut yang luas, kita tidak akan pergi menangkap ikan secara secara rawak ya. Kita akan cuba mencari tempat-tempat tertentu ataupun lubuk-lubuk tertentu yang mana ada ikan tertumpu di situ dan di situlah kita cuba menangkap ikan. Jadi dalam pemasaran kita juga melakukan proses yang sama. Kita tidak cuba menjual kepada semua orang, tetapi kita kena memilih segmen pasaran manakah yang sesuai dengan produk ataupun perkhidmatan yang mahu kita tawarkan. Dan saya rasa perkara ini jelas ya, sebab contohnya kalau kita tengok kereta. Ada kereta yang dipasarkan kepada orang-orang yang berpendapatan tinggi dan ada pula kereta yang dipasarkan kepada pasaran orang-orang yang berpendapatan sederhana dan ke bawah. Jadi kalau kita tengoklah jenama-jenama seperti BMW, Mercedes misalnya, tentunya sasaran mereka bukanlah sama dengan orang-orang yang membeli kereta-kereta yang berjenama yang lebih umum yang dipasarkan kepada orang-orang yang berpendapatan lebih rendah daripada segmen yang pertama tadi. Ini penting kerana sekiranya kita mahu menjual pada semua orang, nanti mungkin tidak ada orang pun yang minat dengan produk ataupun perkhidmatan kita. Jadi segmen pasaran ni satu perkara penting dalam pemasaran. Yang kedua juga ialah memilih bagaimana perniagaan kita mahu membezakan produk ataupun perkhidmatan kita dengan orang lain. Ini adalah kerana dalam perniagaan kita tidak boleh lari daripada persaingan. Jadi di sinilah ditetapkan sama ada produk kita ni fungsinya lebih daripada orang lain ataupun mungkin harganya murah daripada orang lain ataupun perkhidmatan lepas jualan cemerlang berbanding dengan orang lain dan apa sahaja ciri-ciri yang boleh menyebabkan pelanggan-pelanggan ataupun bakal-bakal pelanggan
dapat membezakan di antara produk kita, perkhidmatan kita dengan apa yang ditawarkan oleh pesaing. Ini merupakan satu perkara penting juga kerana apabila ditetapkan ciri-ciri ini, mungkin proses pengeluaran, apa yang nak diwujudkan dalam barangan kita, produk kita terpaksa dirancang dengan teliti agar ianya benar-benar menepati apa yang kita cuba tawarkan kepada pelanggan. Yang ketiga ialah pembinaan jenama. Ya, apabila kita sudah tahu segmen pasaran yang kita tuju, macam mana kita nak membezakan produk kita dengan produk orang lain, jadi kita bina jenama ataupun janji-janji yang menyebabkan apabila pelanggan ataupun bakal pelanggan bertemu dengan produk kita ataupun mereka sedang pilih perkhidmatan yang mereka nak, mereka akan tertarik kepada kita dengan sebab janji yang kita tawarkan. Jadi janji ni biasanya di dalam bentuk ciri-ciri produk dan juga apa-apa lagi yang kita cuba terapkan di dalam minda pelanggan. Jadi proses penjenamaan ini sebenarnya satu proses yang besar, yang mungkin lama, tetapi sekiranya jenama yang kita bina itu menimbulkan satu persepsi yang positif di kalangan pelanggan dan juga bakal pelanggan, maka mereka akan lebih setia kepada produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka. Jadi inilah perkara-perkara strategik yang ditentukan dan ini juga akan mempengaruhi strategi yang dibentuk oleh syarikat ataupun perniagaan. Jadi pembentukan strategi tidak boleh mengabaikan tiga faktor pemasaran ini kerana dalam pembentukan strategi kita kena pastikan kita menumpukan perhatian kepada aspek yang betul, kita memberi sumber kepada operasi-operasi yang penting. Jadi pembentukan strategi dan pemasaran adalah dua perkara yang kait-mengait. Jadi membentuk strategi pemasaran bermakna ianya juga menentukan hala tuju perniagaan yang cuba kita bina ataupun yang kita mahu teguhkan lagi. Jadi apabila sudah ditetapkan perkara-perkara strategik ini, kita akan fokus juga kepada perkara-perkara yang lebih taktikal. Ya. Jadi dan biasanya kalau kita tengok pemasaran dalam konteks tradisi, biasanya akan ada konsep 4P, iaitu produk ataupun barangan yang nak kita jual, place ataupun di mana tempat kita nak menjual barangan kita itu, price ataupun harga, dan yang terakhir sekali promotion. Bagaimana kita nak memaklumkan produk kita, harga kita, di mana ianya dapat dibeli kepada para pelanggan. Ya. Tapi kalau kita dengar tentang 4P ni yang berkaitan dengan produk, tempat, harga dan promosi, kita mungkin dapat merasai bahawa ini adalah konsep yang dibina sebelum wujudnya teknologi digital yang menyebabkan pemasaran menjadi lebih senang. Ya. Jadi apabila dan kalau kita juga boleh perhatikan bahawa konsep 4P ni lebih daripada perspektif orang yang nak menjual. Ya, sebab dia fikir tentang produk dia fikir tentang di mana dia nak menjual, dia fikir tentang harga dan dia fikir tentang macam mana dia nak mempromosi. Selain daripada konsep 4P, ada satu konsep lain yang dinamakan 4C pula. Jadi C yang pertama ialah customers. Jadi kalau dalam 4P dia cerita tentang produk, 4C dia cerita tentang produk ni nak dijual kepada pelanggan mana. Kan? Dan sekiranya 4P cerita tentang tempat, 4C cerita tentang elemen kedua daripada place itu dalam 4C ialah convenient. Maknanya adakah ianya menyenangkan pelanggan datang membeli produk kita. Kalau dalam 4P disebut tentang price ataupun harga, 4C disebut tentang cost. Maknanya harga yang kita nak jual adalah cost kepada pelanggan. Jadi ini pula merupakan satu benda yang kena diambil kira juga dan
promosi dalam 4P menjadi communication ataupun komunikasi dalam 4C. Jadi apabila kita tengok 4C ni, maknanya perspektif dia ialah perspektif orang yang nak membeli barangan kita, orang yang nak membeli perkhidmatan kita. Jadi di samping 4P dan 4C ni, ada satu lagi juga kaedah yang dipanggil 4A pula. Apakah perbezaannya? Kalau 4P produk itu merupakan ciri yang penting, dalam 4A pula ialah sama ada produk itu diterima oleh pelanggan ataupun acceptability, penerimaan oleh pihak yang nak membeli. Jadi 4A ni dia fokus kepada natijah ataupun dapatan yang kita nak. Kalau 4P ada place atau tempat, 4A ada accessibility. Yang penting ialah orang dapat akses ataupun kepada produk kita tak kira mana mereka berada. Dan kalau kita tengok sekarang, ini memang merupakan satu perkara penting dalam jualan, khususnya jualan atas talian. Ya. Kalau 4P cerita tentang price ataupun harga, 4A cerita tentang affordability atau kemampuan. Ianya bukan setakat harga yang kita nak jual, tapi kita kena tanya juga sama ada harga itu mampu atau tidak dibayar oleh pelanggan dalam segmen pasaran kita. Dan akhir sekali, 4P cerita tentang promosi, 4A cerita tentang awareness ataupun kesedaran. Kalau kita sibuk membuat promosi tetapi orang yang di dalam segmen pasaran kita tak sedar, maka tentunya kita tidak dapat menarik orang-orang yang kita sasarkan pada lebih awal lagi. Jadi kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi dalam segmen-segmen yang akan datang. Dan perkara ketiga ialah jualan. Ya. Ini merupakan proses yang mana kita benar-benar menjual lah. Maknanya kalau sebelum ini kita hanya cerita tentang pemilihan segmen, kita cerita macam mana kita nak mencapai orang-orang yang berada dalam segmen yang kita sasarkan. Tapi apabila jualan, ianya bermakna kita kena pastikan mereka membeli. Jadi sebab itulah kalau kita tengok di luar sana ada pelbagai teknik jualan, ya, sama ada dengan tawaran harga, sama ada dengan macam-macam cara lagi lah. Ya. Kadang-kadang dijual secara bundle, ya. Maknanya 2-3 barang dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan sekiranya setiap barang itu diberi secara berasingan. Jadi dan juga kalau kita tengok dari segi jualan pula, kita kena pastikan proses jualan itu merupakan satu perkara yang memberi pengalaman yang baik kepada pelanggan supaya mereka datang balik dan membeli balik produk yang kita nak jual tu. Jadi kadang-kadang mungkin produk kita bagus, hanya kompetitif, tapi pengalaman membeli tidak seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi kadang-kadang mereka tak datang balik kepada kita. Kan? Jadi proses jualan ni merupakan faktor penting dalam pemasaran secara keseluruhannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup kita bincangkan tentang asas-asas pemasaran dari segi pemilihan strategik, macam mana nak diposisikan produk, macam mana nak bezakan dengan pesaing dan seterusnya membina jenama. Perkara kedua ialah kaedah pemasaran. Kita dah sebut tentang 4P, 4C dan juga 4A. Dan yang ketiga ialah tentang pentingnya jualan dan proses jualan supaya kita bukan saja dapat menjadikan orang-orang yang berpotensi sebagai pelanggan menjadi pelanggan, tapi mereka juga terus membeli barang-barang kita dan menjadi kalau boleh orang-orang yang mempromosikan pula produk kita kepada orang lain. Dan tentunya ini akan membantu untuk menguatkan kedudukan kita dalam pasaran. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa perbincangan ini memberi manfaat, sila subscribe ataupun langani channel Puan Nik Din dan kongsikan channel ini dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain agar kita dapat sama-sama membina keusahawanan di Malaysia dengan lebih mantap lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.